Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada penonton setia daripada channel Pengaman Seramku ini. Kali ini saya akan ceritakan satu kisah lagi tentang kisah seram, yang mana kisah seram ini telah berlaku lebih kurang lama lah, tahun yang lama, iaitu sekitar tahun 70-an. Sekitar tahun 70-an. Siapakah di kalangan para penonton yang lahir pada tahun itu? Angkat tangan. Ya, siapa? Sekitar tahun 70-an lah. Artinya 71 hingga 79 lah, lebih kurang begitu lah. Dan kisah ini juga saya dapat dan saya kutip daripada cerita nenek saya sendiri, ya. Daripada cerita nenek saya sendiri, dia ceritakan kepada saya tentang pengalamannya ketika berada di kampung dahulu. Tapi bukan nenek saya punya pengalaman jiran sebelah rumahnya. Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita meneruskan kisah ini, terlebih dahulu saya mohon kepada para penonton sekalian, silakanlah membantu saya untuk meningkatkan lagi channel ini supaya saya lebih bertambah bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah seram. Jadi caranya mudah saja, iaitu dengan subscribe, like and share, kemudian komenlah sedikit komen-komen yang membina. Seterusnya selepas ini. Bertemu kembali. Jadi kisah ini berlaku tahun 70-an. Ketika saya bertanya dengan nenek saya, dia pun tak berapa ingat tahun 70-an itu berapa, adakah 71 ke 72, 73 ke, dia pun tak ingat. Cuma yang dia ingat adalah tahun 70-an. Yang mana kisah ini berlaku di satu kampung. Kampung ini pula dikatakan kampung ini jauh daripada bandar kerana ia berkedudukan di satu tempat di sebuah pulau. Ya, di satu tempat di sebuah pulau jauh daripada kawasan bandar. Jadi nenek saya telah ceritakan kepada saya kisah jirannya itu. Nama samarannya adalah Salmah, ya, yang mana jiran sebelahnya ini baru saja mendirikan rumah tangga beberapa bulan yang lepas. Jadi oleh kerana baru saja mendirikan rumah tangga beberapa bulan lepas, ya, si isteri ini selalu jumpa dengan nenek saya untuk minta tunjuk ajar. Biasalah pengantin baru, katakanlah, ya, minta tunjuk ajar hal-hal berumah tangga, ya, soal makanan, soal melayan suami dan sebagainya. Ya, jadi nenek saya ini seorang yang baik dengan jirannya. Kebetulan pula jiran pertama kepada si Puan Salma ini, jiran nenek saya ini adalah jiran yang paling dekat. Yang lain-lain tu jiran jauh, lebih kurang 200 meter, ada yang 300 meter, ada yang 1 kilometer di kampung itu. Sudahlah, kampung itu kampung yang sunyi, jauh daripada bandar. Jiran pun, rumah pun berjauhan. Hanya saja rumah nenek saya dengan rumah Puan Salma ini saja yang berdekatan, lebih kurang jarak dalam lebih kurang 40 meter lah, lebih kurang begitulah. Ya, kira dekat lah. Kira kalau kita panggil dari tingkap, boleh dengarlah suara tu, ya. Maka kisahnya begini. Suami kepada Puan Salma ini, nama samaran lah, ya, nama samaran ini Puan Salma adalah seorang nelayan. Memanglah orang-orang kampung yang tinggal di sekitar pulau ini semuanya adalah orang-orang nelayan, ya, orang-orang nelayan. Jadi seperti biasa, setiap malam suaminya ini akan pergi ke laut. Setiap malam suaminya akan pergi ke laut untuk tujuan ialah nelayan, menangkap ikan, ya. Kadang-kadang mereka gunakan kaedah-kaedah, bukan setakat memancing. Mereka gunakan kaedah seperti kaedah orang yang pakar lah dalam soal menangkap ikan ni, ya, seperti menjala, ya, pukat dan pancing yang sekali tarik sampai 10 ekor ikan boleh dapat dan sebagainya lah. Cuma pada malam itu suaminya seperti biasa ikut dengan kawan-kawannya, ya, beberapa kawannya yang pergi ke laut. Selalunya suaminya ini seorang-seorang, selalunya seorang-seorang.
Tapi malam itu dia ikut rombongan kawan-kawan sekampung pergi ke laut. Sebab mereka dapat satu lokasi. Dikatakan lokasi itu banyak ikan. Ya. Ikan besar lah. Besar-besar ikannya dan boleh tahan lah. Jadi mereka pun datang ke tempat itu, lebih kurang satu perahu memuatkan 4 orang. Perahu, ya, memuatkan 4 orang, dan mereka bertolak malam itu sekitar selepas waktu salat Isya. Jadi si suami ini berpesan kepada istrinya. Katanya, yang malam ini abang tak pulang. Abang akan ke laut, ya, mencari rezeki. Nanti hampir subuh ataupun selepas subuh barulah abang pulang. Ya. Dia kata dia pesan dengan istrinya begitu. Maka istrinya pun faham. Okey bang, hati-hati bang ya, jaga diri baik-baik. Biasalah orang baru kahwin sebulan 2 kan. Okey, pesanan diterima. Kata abangnya, apabila abang ini pergi ke laut, turun saja ke laut, tutuplah tingkap dan pintu, ya. Kecuali kalau jiran sebelah iaitu nenek saya datang, barulah buka pintulah, bolehlah simbang-simbang. Samping tu si suami ni pun jumpa dengan nenek saya, tolong tengokkan isteri. Kata nenek saya, okey insya-Allah ya. Dulu-dulu tak ada okey lah, ini saya tambah okey. Insya-Allah saya akan jaga, ya. Maka berjalanlah suaminya ke laut pada malam itu, ya. Sekitar lepas Isya, lebih kurang di sini Isya lebih kurang 7.30, lepas Isya lebih kurang pukul 8 malam lah kalau di sini di Sabah ini. Jadi kisah ini adalah kisah benar, ya, diceritakan oleh nenek saya. Okey, selepas itu apa yang berlaku adalah sekitar pukul 9 si isteri ini belum lagi tutup tingkap, dia belum lagi tutup jendela sebab nenek saya datang. Nenek saya datang, mereka simbang-simbang situ. Yang si Puan Salmah pun bertanyalah pasal masalah rumah tangga, macam mana memperbaiki macam mana hal-hal rumah tangga. Kemudian kira-kira pukul setengah jam kemudian, nenek saya mohon untuk diri dan pesan kepada isteri, jangan buka pintu, jangan buka tingkap, tutup pintu, tutup tingkap, ya. Kalau apa-apa hal nanti panggil sajalah nenek. Ketika itu mana ada perhubungan seperti handphone, tak ada lagi, ya. TV pun masih TV black and white, hitam putih. Apalah, paling-paling kalau nak pun pergi ke sebelah ataupun menjerit minta tolong, begitulah kalau ayah pun. Okeylah, dia kata pada nek saya, okey makcik. Nek saya dibahasakan makcik lah, lebih sebab lebih tua daripada si puan ini. Baliklah seperti biasa. Maka si isteri ni pun seperti biasa kemas-kemas dapur, kemas rumah, lipat kain, tutup tingkap tu pintu. Sekitar kira-kira pukul 2 pagi, hampir kepada pukul 3 pagi, si isteri terdengar seperti ada suara yang pelik kedengaran. Suara seperti derapan kasut, ya. Sebab si isteri ini walaupun dia tidur malam itu, dia tidur dalam keadaan tidak berapa nyenyak lah. Seorang diri, dia tidur seorang diri. Rumah besar, seorang diri di tempat yang sunyi, di kampung yang jauh daripada kawasan bandar. Pada hakikatnya malam itu sebenarnya si isteri ini ingin bermalam di rumah nenek saya, tapi dia rasa malu dan segan untuk menolakkan, ya. Kemudian perasaan hatinya katanya dia ingin supaya nenek saya itu bermalam di rumahnya, tapi dia serba salah nak ucapkan, nak minta tolong kerana pesanan suaminya, jangan bawa siapa-siapa tidur di rumah ini. Maka dia pun tutuplah tingkap dan pintu malam tu. Kemudian selepas buat kerja rumah, dia pun baring, tapi dia tidur dalam keadaan tak nyenyak. Hinggalah pukul 2 pagi, hampir kepada pukul 3 pagi, artinya dalam 2.30, dengar derapan kasut berjalan. Dia kata, siapa? Maklum malam sunyi. Kemudian ketuk pintu, terdengar ketuk pintu. Tuk, 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 tuk. Siapa tu? Katanya. Tak ada sahutan. Ketuk lagi. Tuk, tuk, tuk. Siapa tu? Tak ada sahutan. Ketuk pintu lagi.
Siapa tu? Tak ada sautan. Di situ sebab takkan abang kau, takkan suamiku yang balik ni malam ni. Janji balik sebelum subuh ataupun selepas subuh. Macam mana pun isteri pun datanglah ke pintu dan ketukan tu ketuk sekali lagi hinggalah ketukan tu berhenti apabila si isteri buka pintu. Bila si isteri buka pintu, si isteri terkejut. Astagfirullah. Kenapa isteri terkejut? Kenapa? Kerana yang ada di depan pintu itu adalah suaminya. Masakan dia tidak terkejut? Ayo bang, awal abang balik. Kata abang balik hampir-hampir nak masuk waktu subuh dan ataupun selepas subuh. Ini baru pukul 2 lebih ni bang. Tapi suaminya tak bercakap langsung. Diam. Abang demamnya, kata si tak cakap. Abang letih ya, kata. Saya buatkan air ya, tunggu bang. Maka isteri pun ke dapur, isteri yang baik, isteri yang taat ke dapur buat air. Buat air. Siap, dihidangkan suaminya. Tiba-tiba suaminya terus saja masuk ke bilik. Air itu pun tak disentuh, tak diminum. Isinya letak saja air di atas meja. Terus saja suami masuk ke bilik. Masuk ke bilik, baring di atas katil. Jadi isinya pun pelik. Kenapa? Suamiku sakit ke? Demam ke? Isinya pegang kepala sejuk. Pegang kepala suami sejuk. Mungkin abang demam ke? Ya, tak apalah bang. Isinya selimutkan. Tapi bukan berlaku selimut. Suaminya terus menggauli istrinya itu seperti suami isteri lah, hubungan suami isteri. Isteri tidak melawan sebab ini suami, kan? Yang dah umrah semula jadi, kan? Suami isteri halal. Istrinya sangka baik, tak ada apa-apa berlakulah. Maka berlakulah hubungan suami isteri itu sampai selesai dan isteri pun rasa letih, penat dan mengantuk nak tidur. Begitu je suami ditengok sebelah ada tidur lah. Suami sebelah tu, isteri pun tidur malam tu. Hinggalah berlarutan masa mereka tidur tu, sampailah masuk waktu solat subuh dan kedengaranlah bunyi ayam berkokok dan juga azan berkumandang di masjid yang berhampiran. Azan berkumandang di masjid berhampiran. Tiba-tiba si isteri dengar orang ketuk pintu lagi. Orang ketuk pintu. Siapa lagi ketuk pintu ni? Ya. Isteri agak rasa macam bangun, terkejutlah, baru bangun tidur terkejut. Dia terus menuju ke pintu dan ketukan itu semakin kuat. Sampailah dibuka pintu, si isteri terkejut sekali lagi. Kenapa? Kerana si isteri melihat suaminya ada di depan pintu. Masya Allah, dengan membawa bekas ikan, ya, bekas-bekas ikan yang banyak. Kemudian berkata kepada istrinya, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Tapi isteri dalam keadaan terpaku, tak tahu nak kata apa. Suaminya, kenapa ni? Kenapa yang? Kata suaminya. Isteri macam terdiam. Kata istrinya, abang kan dah balik tadi awal. Balik? Kata suami, bila saya balik? Tadi. Kata istrinya dalam keadaan susah nak cakap. Bila saya balik ni sayang? Kata istrinya, payah nak bercakap. Kemudian suaminya bawa istrinya ke ruang tamu, didudukkan di kursi. Kemudian suami heran, di depan ruang tamu tu kursi ada meja, atas meja tu ada air bertutup. Ini kata, ini bila yang buat air ni untuk abang ni? Air ni dah sejuk. Air. Maka istrinya pun kelu, nak berkata kelu. Cuma tangan istrinya kata begini, bilik. Suami istrinya tak boleh berkata. Maka si suami sapu belakang istrinya, pergi ke dapur, ambilkan air bagi minum istrinya. Sebelum tu suaminya bacalah apa-apa ayat yang dia tahu. Dia pun minum dan sapu. Dan dia tenang istrinya. Sayang, kata suami, katakan padaku apa yang berlaku. Terus istrinya peluk suaminya kuat-kuat. Abang, tadi abang kata abang dah balik. Pukul 2 lebih tu abang dah balik. Kemudian abang, saya buatkan air ni yang dah sejuk. Kemudian abang masuk ke bilik tidur dan bersama saya. Kemudian abang datang balik. Jadi siapa yang sebenarnya bang? Wah, suami pun kejut. Benarkah ni apa ayang cakap ni? Demi Allah bang,
abang tadi di bilik tu bersama ayang, bersama saya. Lagilah suami saya sebilik. Cepat-cepat suami yang sebilik, bila tengok tak ada pun, kosong bilik, tak ada pun, kosong. Jadi suaminya pun kejut. Tak payah begini, sekarang dah subuh, kita sembahyang subuh dulu, nanti selepas subuh selesai semua ni, ayang ceritakan pada saya dari A sampai Z. Maka mereka pun solat subuh bersama. Selepas sembahyang subuh, maka istrinya pun ceritalah dari A sampai Z apa yang berlaku semalam. Katanya abang dah balik pukul 2.30, abang tak langsung bercakap, tak beri salam pun. Kemudian ayang buatkan air, abang tak minum, abang terus masuk bilik dan bersama saya. Jadi itu siapa bang? Maka suaminya pun astagfirullah, suaminya pun mengucap banyak-banyak istighfar, banyak-banyak astagfirullah. Sayang, itu bukan abang. Siapa? Itu siapa bang? Itu bukan abang, siapa? Maka tuan-tuan, para penonton sekalian, kisah ini berakhir dengan sedihnya istrinya, bahawa dia telah bersama dengan makhluk gaib, iaitu yang dikatakan makhluk itu namanya hantu raya. Hantu raya. Makhluk itu namanya hantu raya, kata nenek saya. Iaitu makhluk itu telah mendengar perbualan suami isteri ini ketika malam itu, telah mendengar perbualan mereka. Akhirnya hantu raya ini telah menyamar sebagai suami kepada isteri ini hingga mereka bersama. Kata nenek saya mengakhiri cerita ini mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah, kata akhirnya istrinya jadi trauma, ya, menangis tak kesudahan, dan nenek saya telah pergi ke rumah itu pagi esoknya membantu suaminya merawat istrinya. Alhamdulillah lebih kurang 3 hari dirawat, dibacakan Quran, ya, dipanggil orang-orang yang pandai mengubat sekitar tu, ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah akhirnya istrinya pun hilanglah kegelisahan, trauma, takut, semua tu dah berkurang. Adapun ketika isteri itu bersama dengan hantu raya, istrinya mengandung, tetapi keguguran kemudiannya, alhamdulillah, hinggalah benih hantu raya itu tak menjadi. Jadi sekian, hingga kita bertemu di lain masa dan ketika. Sebelum itu saya nak ceritakan kepada para penonton sekalian bahawa makhluk halus memang wujud, ya, syaitan memang wujud, jin memang wujud. Kita haruslah percaya bahawa alam gaib itu ada, makhluk halus itu ada, makhluk jin dan syaitan itu ada. Yang mana syaitan ini sentiasa mengganggu kita, dan syaitan ini adalah musuh kita yang nyata. Ya, insya-Allah kita akan bertemu di siri yang akan datang. Sekian, assalamualaikum.